Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Allah yang masih menghidupkan kita lagi seperti biasa, alhamdulillah. Dan selalu saya ingatkan tuan-tuan dan diri saya sama, peluang masih Allah berikan pada kita sekalian, peluang yang diberi nama kehidupan. Peluang yang Allah bagi ni di kitab nama peluang kehidupan ataupun hidup. Tuan-tuan, puan-puan, Allah rahmati sekalian, siapakah yang menghidupkan kita lagi pagi ini? Siapakah yang menghidupkan kita selepas kita mati semalam? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan. Sesuailah bila kita kata la ilaha illa ant ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit maknanya Allah, engkaulah yang menghidupkan dan mematikan. Wa ala kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu amat berkuasa. Maka Allah berkuasa menghidupkan kita sekalian hari ini, dan Allah juga berkuasa mematikan kita pada bila-bila masa. Ini tauhid. Inilah pegangan kita, inilah panduan. Jangan leka, jangan ralik, jangan lalai. Bahawa mati itu pada bila-bila masa. Tak kira yang muda, tak kira yang tua. Berapa ramai orang muda yang rasa dia boleh hidup lama, tiba-tiba mati. Dan berapa ramai orang tua yang rasa dia tak hidup lama, nak mati dah, tiba-tiba Allah panjangkan umur dia lagi. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Maka apa yang ada pada kita sekalian, tuan, apa yang ada pada hamba ini ialah sentiasa mencari jalan untuk menjadi hambanya yang terbaik. Jom jadi orang yang terbaik, jadi Muslim yang terbaik, Muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tahaddiyatuna dalam bahasa Arab dia, dalam bahasa Inggeris our challenge. Kita punya perlumbaan, kita punya persaingan kita ni ialah untuk jadi hamba Allah yang terbaik. Itu saja. Kita bukan nak challenge jadi orang yang terpandai. Tak. Kita bukan nak challenge jadi orang yang terkaya. Bukan. Kita bukan challenge nak jadi orang yang terhebat pada dunia. Tapi kita challenge, kita bersaing, kita berlumba untuk menjadi siapakah hamba Allah yang paling Allah kasih. Inilah perlumbaan kita, inilah perjuangan kita, inilah sesuatu yang yang kita rasakan bahawa Allah yang wajib memberikan kita sesuatu. Allah yang boleh memberikan kita sesuatu, dan wajib kita mencari sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedang mencari kehidupan yang terbaik untuk mati yang terbaik. Kita nak cari sesuatu yang termulia untuk mati mulia. Cari yang terbaik untuk mati yang terbaik. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam Quran, khitamuhu misk. Akhirnya mereka itu wangi. Misk ini mana wangi? Wangi maknanya baik. Maka jom kita cari jalan untuk jadi hamba Allah yang terbaik supaya dapat mati yang terbaik.
Tuan-tuan, mubat sekalian, selalu saya ingatkan tuan, kita bukan belajar untuk jadi pandai. Dan selalu saya habaq kat pelajar-pelajar saya sama, selalu saya ulangkan balik. Ustaz tak ajak hampa belajar jadi pandai. Dan Ustaz tak perlu pun orang pandai. Tapi Ustaz perlu orang yang beradab. Baik, kalau nak pandai, katakanlah hampa pandai, lebih ada orang yang pandai lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas orang mengetahui, masih ada yang pandai. Atas orang yang pandai, masih ada yang mengetahui. Maka yang ada pada kita ialah rasa hamba yang tak punya apa-apa, rasa diri yang terkurang pada semua benda. Maka bila kurang, kita wajib belajar untuk membetulkan kesilapan-kesilapan dan kekurangan diri. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari ini saya nak sebut kepada tuan-tuan satu artikel ataupun satu perbincangan. Walaupun tuan-tuan benda ni mungkin pernah tengok, pernah baca, tapi saya nak sebutkan balik benda ni untuk kita lebih mendalami dia. Ketah ada tangan tuan-tuan dan pelajar-pelajar saya nak mufrad kalam itu hampa bermakna. Pada makna di bawah, tapi cari makna, contohnya kul makna apa? Ini belajar. Belajar mencari makna-makna dalam bahasa Arab. Kan, walaupun di bawah tu kita ada makna dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah ada di situ. Tapi qala tu makna apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kita tahu dah. Belajar mencari makna pada perkataan untuk belajar bahasa Arab. Baik, bukan bagi ketah saja, suruh contiang, suruh lukis, bukan. Suruh cari maknanya untuk pengetahuan diri. Baik, ulang balik, Ustaz ulang balik. Pelajar-pelajar khususnya, kena belajar elok. Kalau siapa tak belajar, bagi tahu kita resign dia kah. Nah, siapa nak belajar elok, siapa tak belajar, bagi tahu kita keluarkan dia daripada sekolah, pergi cari sekolah lain. Sebab kita tak perlu orang pandai, orang belagak, kita nak orang yang beradab dan pulun betul-betul mengaji. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ketah ada tangan kita sekalian. Ketah ni yang kita artikelkan dia untuk kita baca pagi ni, dan kita habis sambung esok. Baik, yang ni satu tarbiyah Nabi SAW. Ketah ni tuan-tuan, kita nak melihat kepada sentuhan tarbiyah. Apa tarbiyah? Pendidikan Nabi untuk kita. Mengetahui jalan-jalan menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi hamba Allah yang terbaik dan termulia. Baik, kita mulia bukan dengan sebab kepandaian, kita mulia bukan sebab kekayaan, kita tak mulia dengan sebab kehebatan, tapi kita mulia dengan sebab kesopanan dan keadaban. Sebab itu khususnya datang Nabi SAW, Rasulullah Allah utuskan ialah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku, kata Nabi, diutuskan untuk membawa manusia pada akhlak yang termulia, memperbaiki akhlak manusia. Ini sentuhan tarbiyah Nabi SAW. Maknanya di sini kan sentuhan tarbiyah Rasul SAW dalam membentuk manusia yang terbaik. Baik, Nabi ajak kita, Nabi tarbiyah kita menjadi manusia yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, bukan terbaik pada si kita. Nah, kita seperti saya ulang tadi, kita challenge diri kita untuk jadi yang terbaik di kalangan manusia yang dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita nak jadi baik? Inilah benda-benda yang kita nak bincang. Baik, ulang balik. Dengan apa perkara kita jadi baik? Mana hadis-hadis di bawah ni, dalam teh ni, nak cerita kita siapa macam mana nak jadi baik itu. Baik tuan-tuan, ya Allah sekalian. Seperti mana saya ulang balik lagi sekali, saya ulang ingatkan tuan-tuan balik, kita sedang berjuang untuk memperbaiki akhlak. Kita sedang berjuang untuk memperbaiki pribadi kita. Kerana tuan-tuan, kerana tasawuf ini, atau ihsan ini panggil ilmu tasawuf atau ihsan. Ilmu ihsan dia merupakan jalan hati, bukan jalan kaki. Tasawuf maknanya jalan hati kepada Allah. Kan? Yang membawa diri itu pada Allah Ta'ala. Bermula dengan hati yang baik, hati yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita nak tarbiyah hati.
Kita bukan nak ajak tarbiyah diri saja. Bukan kita nak mengetahui diri. Tapi kita nak mendidik hati. Ini tarbiyah. Dan tuan-tuan Allah sekalian, saya ingat tuan-tuan balik. Kalau orang tanya kita, apa dia ilmu tasawuf? Okay, saya terus jawab. Ilmu tasawuf adalah ilmu kontrol emosi. Ini dia punya kunci dia. Ilmu akhlak adalah ilmu kontrol kita punya emosi yang ada di hati dan di fikiran. Ini tasawuf. Salat itu dia kontrol apa? Salat dia kontrol bacaan, kontrol dia kawal perbuatan dan kawal hati. Fi'li, qalbi dan qawli. Jadi tuan-tuan, hikmah yang paling dalam ilmu adab ihsan ialah kita katakan ilmu tasawuf ini adalah ilmu atau ilmu tahid tasawuf ini adalah ilmu nak kawal emosi kita ini. Bila kita berdepan dengan satu situasi dan ujian. Kan? Jadi kita nak urus. Di waktu mana orang buat bagi kita marah, kita nak buat apa? Di waktu orang buat bagi kita geram, kita marah, kita nak berkelahi dengan dia, kita nak buat apa? Maka ilmu terbaik menjadikan kita manusia terbaik ialah ilmu mengurus diri. Bukan urus diri, tapi mengurus perasaan, emosi diri. Ini paling penting. Sebab Nabi katalah hadis kepada dia, bila Nabi tengok sahabat-sahabat ada orang yang bergaduh, Nabi kata la taghdab. Nabi ulang 3 times. Dia ulang 3 kali. Yukarrir 3 marratin. La taghdab, la taghdab, wa la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Kontrol emosi. Dan kalau kita pi ke doktor pun, penyakit kebanyakannya ialah kerana emosi tak terkawal. Okay? Dan hari ini tuan-tuan, hari ini banyak kita berjumpa. Dulu kita jarang jumpa orang Islam ni terjun bangunan, terjun feri, terjun jambatan. Tak pernah jumpa. Kalau Jepun lah kot dulu ni. Lah ni dah. Jambatan belum pinang dah kalau boleh kita orang terjun dah. Bukan orang kafir, orang Islam. Pasal apa jadi gitu tuan-tuan? Kerana tidak ada ihsan dalam diri. Tak ada ilmu tasawuf nak kontrol perasaan. Dia itu tertekan dengan kemiskinan. Dia itu tertekan dengan kesakitan. Dia itu tertekan dengan apa-apa ujian Allah. Macam mana kita nak urus diri kita ini? Macam mana kita nak uruskan pribadi, nak uruskan emosi, itu paling penting. Kenapa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala ayat 155 surah Al-Baqarah. Sebelah kiri. Sebelah kiri surah Al-Baqarah ayat 155 sebelah kiri, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin," kata Allah taala. Okay? Ketika mana diuji kamu oleh Allah dengan sesuatu, min syai' min khawf, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapang, sedikit rasa susah, dan sedikit kekurangan pada harta kamu. Nak urus dia mana? Urus dia macam mana Allah kata? Ayat kata wa basyiris sabirin di belakang dia. Maka gembiralah bagi orang yang bersabar. Dia urus diri dia. Ini yang kita nak tengok. Bukan soal sembahyang, bukan soal puasa, soal apa kamu ambil daripada salat, puasa, zakat dan sebagainya. Apa kamu ambil? Rupanya ambil satu kesabaran untuk mengurus diri ketika mana ditekan dengan ujian. Ini satu ilmu yang wajib pada kita. Sebab apa? Sebab bila tak pandai urus diri, tuan, ramai orang sembahyang pemohong orang. Ramai orang yang berpuasa atau menipu orang. Ramai yang beribadat tapi tak betul. Khianat dengan manusia. Tak betul. Kerana apa? Kerana salat itu tak memberikan dia ihsan, atau macam mana nak kontrol diri dia. Baik. Bila dapat kontrol diri, maka terangkatlah orang itu menjadi orang yang termulia pada Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang terbaik. Seorang balik tuan Allah sekalian, kita tak mau tengok benda lain, tapi kita tengok macam mana nak urus diri. Sebab kita urus diri untuk salat, sebenarnya kita nak urus diri untuk berihsan di atas ujian Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, saya tanya dari saya dan tuan-tuan, semua orang ada masalah ada? Ada. Yang kata tak apa, dia ustaz tak ada masalah. Dia lagi banyak masalah, Ustaz. Kan, abang ustaz lagi banyak masalah. Kan? Kalau kata mak ni kata saya susah saya nak urus anak saya, anak-anak 5 orang. Kan? Ada satu orang dia marah kat ustaz. Dia marah kat ustaz. Bukan saya lah, ustaz lain lah. Dia tak nak marah kat saya sebab saya marah kat dia balik. Baik, dia kata kat ustaz ni, ustaz, saya nak keluar anak saya daripada sekolah ustaz. Ustaznya pasal apa? Pasal saya dapati anak saya mengaji dengan ustaz tak boleh apa. Humui. Samsing kampung. Titi Mukim. Kan, ni kamu dusun ni. Titi Mukim dia tak samsing. Pasal kita basuh habis dah. Dia marah ke ustaz ni. Dia kata, ustaz, saya nak keluar anak saya ada tempat ustaz. Pasal saya dapati anak saya mengaji tak boleh apa. Ustaz dia kata sila, ambil lah. Tapi ustaz ni bergeram juga bila kawan tu kata aku tu kan. Dia cuma nak perbaik budak ni. Tapi budak ni samsing ikut ayah dia juga. Lepas tu, ustaz tanyalah ayah ni pasal apa nak tarik anak ni. Pasal saya dengar pati 6 bulan mengaji dengan ustaz tak boleh apa pun anak saya. Lepas tu ustaz kata apa ambil lah. Silakan, saya tak masalah sebab saya pun mungkin terkurang nak tengok anak tuan tak boleh. Tapi tuan, dia kata aku ni tiba balik orang tu. Ustaz ni kata balik, tuan, anak tuan duduk saya 6 bulan tak berhasil. Tapi anak tuan duduk 12 tahun dengan tuan tak jadi apa. Nampak apa siapa? Ustaz ni kata kat kawan tu, kau tu sengap balik pergi dengan air itu. Go with that water. Go with that water. Apa dia? Pergi dengan air itu. Dia nak marah kat ustaz. Pasal ustaz tak kata didik kena. Sedangkan 6 bulan ustaz tu ambil nak perusaha anak dia tak boleh pasal nakal sangat. Ambil masa sikit. Tiba-tiba dia serang ustaz ni. Dia kata anak tak boleh apa. Maka ustaz ni kata balik kat dia. Anak tuan duduk dengan saya 6 bulan. Tuan rasa tak boleh apa. Tapi tuan sedang tak? Anak tuan duduk dengan tuan 12, 13 tahun tak jadi apa. Nak marah kata apa? Baru dia sengap. Maknanya tuan sekarang, dia tak pandai nak urus diri dia. Emosi dia. Untuk lihat orang lain semua tak bagus. Inilah satu benda yang tak dapat diurus sebenarnya. Orang yang baik tuan-tuan, ialah orang yang dapat mengurus diri dia. Melihat orang juga baik. Bukan dia dapat dia seorang je baik. Diurus diri dia, perasaan dia, hingga dia rasa orang lain pun baik. Malah kadang-kadang orang lain lebih baik pada aku. Dia urus perasaan dia macam tu. Supaya dapat berbaik dengan orang. Tuan-tuan, muslimin, saya tak panjang benda tu. Sekarang kita tengok apa sentuhan tarbiyah Rasulullah SAW untuk membentuk kita jadi manusia yang baik. Pertama, hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mana telah bersabda. Pas benda yang lalu. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata dalam hadis? Cara bentuk tarbiyah diri yang pertama sekali untuk jadi akhlak mulia, orang yang terbaik, Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ni ada sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Syekh Salah Khalifah Muhammad Khalifah hafizahullah. Yang berikan hadis ni ke saya, sanad dia waktu saya belajar dengan Al-Quran dengan dia di Jordan. Maka hadisnya dia tuan-tuan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi kata sebaik-baik kamu, manusia yang terbaik di kalangan kamu itu siapa dia? Sebaik-baik manusia, pribadi manusia yang baik, kamu yang terbaik ialah kamu yang belajar Al-Quran. Nabi berkata, nak jadi baik, belajar Al-Quran. Kan? Nak jadi baik, belajar isi Al-Quran. Tuan-tuan ya Allah sekalian, betapa banyaknya masa kita telah kita buang daripada mengetahui akan Al-Quran itu. Selalu saya share dalam kuliah kan, kalau tuan-tuan baca Quran, saya tahu tuan-tuan kita rajin baca Quran. Tapi ambil sehari satu perkataan untuk tahu makna sudah. Cukup tak ada banyak-banyak. Satu sehari satu makna. Qala ni makna apa? Kau telah bersabda.
Kalau hari-hari satu perkataan, 2 hari 2 perkataan, 3 hari 3 perkataan. Kalau sebulan, boleh 30 perkataan. Lama-lama isi Quran, boleh faham. Macam juga saya sebutkan anak murid saya yang lain juga, saya sama juga. Kalau ngapai sehari satu ayat ni, 30 hari boleh satu surah. Apa dia? Paling tak ada pun surah Al-Mulk. Surah Sejadah sama juga. Semua ada 30 ayat. 30 ayat, sehari satu ayat, boleh 30 ayat. Tapi dah 30 tahun, 3 ayat dah lagi. Sebab kita tak konsentrate dia. Maka tuan nak jadi yang terbaik, ambil Al-Quran, kata Nabi SAW. Khairukum, sebaik-baik kamu sekalian, di kalangan kamu, man, sesiapa, ta'allam, yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, lepas dia pandai, dia ajar orang lain pula. Ini saya nak sebut ke pelajar-pelajar saya khususnya. Belajar Al-Quran, mengajar orang lain sama. Belajar Al-Quran dan sampaikan isi maknanya kepada orang ramai. Supaya kamu jadi anak yang terbaik untuk mak ayah kamu. Kamu jadi insan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu jadi umat yang terbaik untuk Nabi kamu. Kamu jadi yang terbaik untuk guru kamu. Dan kamu jadi seorang yang terbaik dalam kalangan orang kampung kamu sendiri. Jadilah. Cara dia macam mana? Belajar Al-Quran itu. Bukan takat baca, belajar faham juga maknanya. Kan kita ada Quran, terjemahan, translation kita ada, kan? Sepatutnya waktu mana ada orang tanya Syekh Yusuf Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, ulama-ulama lain, bila tanya tentang kehidupan ulama-ulama dulu, bila ditanya oleh orang kepada ulama-ulama wali-wali ni, macam mana hamba hidup, macam mana kehidupan ulama dulu, maknanya zaman dia dan zaman sebelum dia lah, zaman sebelum Syekh Yusuf, zaman sebelum Syekh Salah, zaman tu, zaman yang sebelum tu lagi, macam mana ulama hidup. Kita nak tahu view dia, macam mana ulama hidup. Syekh jawab senang ni. Syekh Yusuf jawab senang. Dia kata ulama dulu hidup macam hampa hidup hari ni. Kan? Dia jawab itu, nak ulama dulu hidup macam hampa hidup hari ni. Macam mana? Macam mana Syekh? Seperti mana hari ni kemana pun pegang handset, ulama dulu pergi mana pun pegang Quran. Same. Cuma benda yang pegang tu tak sama. Kalau ulama dulu pergi mana pun pegang Quran, di mana pun pegang Quran, dalam poket ada Quran, di tangan ada Quran, atas bah baca Quran, atas kereta baca Quran, tak mana tempat pun baca Quran. Semacam hari ni, pita mana pun pegang handset. Tak mana pun. Atas bah pegang handset, sembang tak. Pergi rumah tok, cucu tak sembangan tok. Tok tanya apa abang je. Kalau saya tuan-tuan di situ, saya nak naik gunung Jerai, lari turun, tapak tengah belakang. Tahu? Faham? Atau buah siku ke apa? Buah tengah belakang. Samsing. Tok hang sembang hang duk tengok handset. Adab tak ada. Fania tak ada adab punya orang. Maka kita ajak adab. Jadi seorang tuan-tuan, bila ulama tanya macam mana kehidupan ulama dulu, ulama jawab sama aja macam hari ni. Kalau dulu ulama dulu nak jadi ulama, pergi mana pun pegang Quran. Ke mana pun ada ayat kena mengapai, tengok makna, mengapai, ambil Quran dulu dalam diri. Maka saya jawab, kehidupan ulama dulu dengan hari ni sama aja. Kerana ulama dulu pergi mana pun pegang Quran, seperti mana orang hari ni pergi mana pun dengan handset. Tapi Syekh kata saya, beringatlah. Masuk kubur esok, siapa yang nak teman hang? Masuk kubur itu siapa nak teman hang? Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis, kan, iqra'ul Quran, baca Quran, kaji Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang semula di hari kiamat. Nah, ba'da kubur itu sebagai pada hari kiamat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Quran itu akan datang balik pada hari kiamat. Dalam kubur nanti dia akan mai balik. Untuk apa dia mai? Syafi'an, syafaat, pembantu, penolong kamu.
Li ashabihi, bagi siapa yang bersahabat dengan dia. Saya nak tengok perkataan sahabat ini. Li ashabihi. Quran akan mai tolong dalam kubur bagi siapa yang bersahabat dengan dia. Baik tuan-tuan. Adakah kehidupan kita hari ini sahabat dengan Quran? Adakah kita jadikan Quran sahabat kita? Kemana pun kita pergi dia ada. Ataupun kemana kita pergi handset tu ada. Banyak kita dengan Quran atau banyak kita dengan handset? Baik. Nak abang tuan-tuan, betapa lalainya kita bila kita tak tengok Quran, tak pegang Quran, malah tak baca Quran. Kita jangan sedih, jangan seronok, jangan gelak. Kerana kita telah jauh daripada Allah sebenarnya bila kita tak jadi orang yang berpegang dan sentiasa dengan Al-Quran. Betul saya juga apa dengan ilham daripada Allah Ta'ala. Ambil satu inisiatif. Lebih 3 tahun, 4 tahun saya hantar. Tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi Quran 2 muka. Walaupun ada tak suka biarlah. Kenapa? Kerana kita nak ajak juga orang melihat Quran paling tak ada pun. Saya tahu ramai tak boleh baca, saya tahu. Ada orang tak ustaz hantar saya buat apa ustaz, saya tak kerti baca. Saya tak kerti baca, tengok je lah. Dia marah kita pula. Pasal apa? Pasal semak dia punya handset dia. WhatsApp dia. Dia marah saya balik. Sudah tak payah hantar ustaz. Ada juga jenis itu. No? Tuan-tuan, ada jenis itu. Ingat ikut orang, dia tak marah kita pasal kita hantar. Marah balik. Pasal apa? Semak handset dia. Semak WhatsApp dia. Saya kata kalau semak WhatsApp, tak payah pakai handset lah. Pakai 3 sekupang sudah. Tak payah semak. Kan? Dia marah kita pula. Tuan. Tapi saya kata dia pasal apa saya hantar? Sebab saya nak bagi hang tengok juga Quran orang tak dibaca. Mudah-mudahan teman kamu ada di tangan kamu itu. So saya hantar Quran tiap hari. 2 muka. Sebab nak bagi ada teman juga. Paling tak ada hang tengok juga Al-Quran tu. Oh benci sangat Al-Quran ke hang ke? Ini saya buat. Hampir 4 tahun dah ilham daripada Allah dan istiqamah yang Allah berikan. Alhamdulillah. Tiap hari kecuali baru ni lah saya tak dapat nak hantar 4 hari itu sebab sibuk sangat, tak dan, letih sangat, line pun tak ada pula, susah nak cari line. Kan? Banyak urusan saya tak dapat hantar 4 hari baru ni. Saya memang sedih sebab saya tak dapat istiqamah seperti biasa. Baik tuan-tuan muslimin. Kenapa saya buat begitu tuan-tuan? Kerana saya nak bagi manusia itu ada Quran di tangan. Sekurang-kurangnya. Walaupun saya tahu ramai tak baca pun. Hantar saja ya. Kan? Hantar saja. Tak baca pun ramai saya tahu. Tapi sekurang-kurangnya hantar ambillah. Mudah-mudahan menjadi penawar ketika mana kamu perlu. Tuan-tuan Allah muslimin, bila kita perlu Quran? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, bilakah tuan-tuan perlu Quran? Hari ini mungkin tak mau Quran. Tapi bila perlu Quran? Bila? Quran kita akan cari balik waktu kita mati. Dan sebelum mati. Kata nama adat, kata nama apa ibadat, kata nama adat saya tak tahulah. Ibadat pun boleh, adat pun boleh. Dua-duanya. Tapi saya dah pegang pada ibadat. Bila nak mati carilah orang hafiz, carilah budak-budak pondok, carilah budak-budak Quran apa mengaji Quran. Pergi cari salah sekolah ustaz ada 5 orang panggil baca Yasin. Sebab nak mati. Tuan-tuan, baca Quran bukan nak mati tu. Baca Quran sebelum mati Kan? Kenapa? Kerana kalaulah Quran dibaca waktu nak mati itu sebagai adat. Tapi Quran dibaca sebelum mati itu ibadat. Kan? Jangan jadikan adat lebih pada ibadat. Saya ulang balik. Quran yang dibaca selepas atau ketika nak mati itu adat. Sedangkan Quran dibaca sebelum ke mati itu ibadat. Ambil lah kat mana? Kat mana kamu nak kan? Baik. Maka Nabi kata apa? Nak jadi terbaik, khairukum. Orang terbaik di kalangan kamu ialah man, sesiapa yang ta'allam al-Quran. Pasal bersyaddah tuan-tuan. Pasal bersyaddah. Ta'allam al-Quran wa 'allamahu. 2 syaddah hati 2 lam. Pertama, ta'allam ta'in lam, syaddah hati lam. Yang kedua, wa 'allamahu ain wa ain lam mimha. Syaddah juga hati lam. Kata Ibnu Ajibah Al-Hasani rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab dia Nahu Sufi. Dia kupas nahu pi ke arah tasawuf. Kan? Satu-satu ilmu yang jarang dibawa oleh ulama. Jarang-jarang ada ulama yang buka masalah ni kecuali Ibnu Ajibah rahimahullah subhanahu wa ta'ala Al-Hasani. Satu ulama Maghribi.
Baik, dia buka satu tajuk, yakni Nahu mata al-jumiyah tu. Mata jumiyah tu dia buat jadikan tasawuf. Maka dia kata apa? Ni saya ambil balik. Syaddah pada lam ini, tuan-tuan, tengok na, kalau bacaan dia na, khairukum man ta'allama. Syaddah atas lam kan? Wa'allamahu. Dan syaddah atas lam yang kedua. Ulama kata pasal apa buat lam? Pasal apa lam? Lam ni apa makna lam? Apa makna syaddah, tuan? Awal tasydid. Okay. Sukun makna mati. Kasrah makna di bawah, fathah makna di atas, dhammah makna himpun. Itu nama-nama dia. Satu lagi, tuan, syaddah. Apa maksud syaddah? Makna syaddah? Syaddah ni makna berat. La ilaha illallah, berat. Kan? Kalau baca Fatihah pula, dalam surah Fatihah ada 14 syaddah yang wajib ditahan, ditekan atas syaddah yang 14 untuk sahkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Syaddah-syaddah dijaga, dipelihara dan dipeliharakan akan syaddah dia. Tekan, tahan, beratkan dia. Baik. Maknanya, kata Ibnu Ajibah, pasal apa ada syaddah? Sebab hang kena berat atas ilmu ni. Baik, ilmu apa? Quran. Khairukum man ta'allam. Mengaji bagi berat, betul-betul serius sebab mengaji ni. Sebab tu dia bersyaddah. Illallah, isbat pada Allah. Berat, pergantungan pada Allah Ta'ala. Maka syaddah tu makna berat. Mana syaddah mana? Berat bagi. Maka khairukum man ta'allama. Allah sebut dalam ayat 32 surah Ali Imran. Minta maaf. Ayat 32 muka surat 6 dalam Quran belah kiri, baris yang kedua. Dan baris yang kelima. Ayat 32 kata Allah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam syaddah atas lam. Syaddah atas lam. Nah, selepas ayat yang berbunyi wa idh qala Allah kata pada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. 31. Surat 6 belah kiri. Turun bawah ayat 32. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Syaddah dalam kan? وَعَلَّمْ maknanya beratlah ilmu tu turun pada Adam. Allah berikan satu benda serius ke Adam untuk hang belajar. Alam, ilmu. Allah berikan ilmu untuk kita mengetahui segala-galanya. Allah berikan Adam mengetahui segala-galanya dengan ilmu itu. Ilmu apa? Ulama kata ilmu Quran. Bila hang dapat Quran, hang dapat semua. Baik. Jadi tuan-tuan ulang balik, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kata Ibnu Ajibah rahimahullah subhanahu wa taala, syaddah tu mana berat. Maka mengaji Quran bagi elok, pulun, serius, jangan main. Sebab kebaikan di situ. Kebaikan kamu di situ. Sebab tu kita konsentrate lah anak-anak ni. Dan kita termasuk, tuan-tuan, saya ulang balik, kita ni, dan saya sama dengan tuan-tuan juga, kita termasuk dalam generasi yang amat, saya nak kata apa, untung. Kan? Saya dan tuan-tuan termasuk dalam generasi beruntung. Bukan mana anak-anak ni tak untung, tak. Kita ni termasuk dalam generasi beruntung. Pasal apa? Pasal masa kita kecil, mak ayah ni akan marah kalau tak baca Quran. Saya tuan-tuan beberapa kali kena tibai. Masa kecil tak baca Quran. Paling berat saya kena dengan arwah ayah, kena ikat di pokok. Pokok apa? Pokok nangka. Saya teringat lagi. Ikat pokok nangka tu ada kenggar banyak. Jenuh kayau. Pasal apa? Tak baca Quran. Allahu Akbar, siksanya.
Siapa lepas? Mak habis lepas. Nasib ada mak tu. Mak habis lepas. Elok ah. Dah kena gigit, kena macam kata ceruk lah, kena gigit dengan kerangga kan. Sebab tak baca Quran. Maka saya beruntung tuan, sebab tu saya ulang balik tuan. Walau saya balik kampung, saya pergi kubur mak ayah, saya pegang batu nisan ayah, saya kata terima kasih banyak ayah. Pasal ayah, kalau ayah tak buat saya lagu ni, saya tak jadi macam ni. Kalau ayah tak konsentrate, tak tiba, saya tak marah. Saya waktu saya belajar dulu baca Quran, ayah tak pukul saya tak jadi yang terbaik dalam Quran. Tapi ayah kuat, ayah marah saya, ayah tiba saya, ayah ikat saya di pokok. Terima kasih banyak. Sebab itu saya kerti Quran. Maka saya kata tuan, kita orang yang beruntung sebab mak ayah ni cukup prihatin dengan Quran kita. Tak baca Quran kena marah. Tak baca Quran tak boleh makan nasi. Nah, tuan-tuan tak pernah kenal. Saya pernah kenal juga. Dulu kan tuan-tuan, dulu era 70-an saya ni masuklah era tu lah 66 masuk 70-an, baru umur 5-6 tahun kan. Kan time tu Gamak Jain Robert. Baru teringat lah. Gamak Jain Robert kan. Itu Gamak Combat pula kan tu. Masa tu kan, Vic Morrow dengan Rick Jason. Kan? Petang-petang dah ada Gamak tu. Jain Robert petang sikit ada Gamak Combat. Nak baca Quran macam mana? Pergi tengok Gamak balik malam. Quran tak baca petang, malam tak baca. Dua benda yang kena tibai. Sembayang tak mau, Quran tak mau, memang kena tibai. Tak kena, dia tak boleh dia seksa, tak bagi makan, jangan makan malam. Biar tidur tu. Kena 3 hari, esok baca Quran balik. Dan betapa mak ayah kita ni buat kita sampai kita jadi terbaik. Sebab itu tuan-tuan Allah sekalian, ulama pernah kata kita, kalau bila ulama atas mimbar, Syekh pernah kata saya, bila seorang ulama atas mimbar berkhutbah, bila dia mengajak dengan satu ilmu yang terbaik, jangan tengok masa tu. Masa dia mengaji dulu macam mana? Masa dia mengaji dulu macam mana? Ulama kita lama-lama mengaji dulu mana? Tak macam hari ni tuan. Mengaji sampai main-main. Nak cari ulama lagi mana? Tuan-tuan, Allah sekalian, saya batas balik. Khairukum man ta'allama al-Quran, kata Nabi. Sesiapa yang terbaik di kalangan kamu, hendaklah belajar Quran tu serius. Seriously. Kan? Bagi tumpuan. Seolah-olah Quran turun atas diri kita. Kenapa? Kerana Quran itu akan membuatkan kita jadi orang terbaik. Kerana Quran akan membuatkan kita jadi orang terbaik sekali. Jadi janji Nabi SAW dan janji Allah SWT. Nabi kata khair mana yang terbaik. The best of the best. Khairukum, sebaik-baik kamu atau kamu nak jadi orang terbaik, ialah man, sesiapa juga. Everybody. Siapa-siapa juga. Man ini mana perkataan umum. Dia tak abang siapa-siapa. Siapa-siapa pun. Maka sebaik-baik kamu ialah sesiapa juga yang belajar betul-betul Al-Quran, kemudian dia dapat ilmu Quran, dia ajak orang lain sama. Wa'allamahu, dan dia ajarkan ilmu itu pada orang lain. Jadi tuan-tuan, belajarlah Quran, ajaklah anak cucu. Untuk sama-sama jadi insan yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni hadis apa tuan? Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat daripada Al-Bukhari, hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan tentang Quran. Maka sebab itu Uthman Affan jadi orang terbaik sebab dia menghimpunkan Quran. Kerana hadisnya ada kat dia. Dan Uthman Affan adalah seorang sahabat yang paling antara sahabat yang cukup setia dengan Quran dan cukup pulun dengan Quran ni. Jadi, krosa ni ataupun kita faham, yang kita nak faham sebagai maklumat kita, siapa nak jadi yang terbaik, pulunlah Al-Quran. Dan berilah satu perhatian khas untuk Al-Quran. Dari kita, anak-anak kita. Anak-anak kita tu adalah rakyat-rakyat kita sendiri. Kan? Kalau nak jadi yang terbaik, keluarga yang terbaik, bagilah keluarga yang memahami Al-Quran dan keluarga yang menjaga akan Al-Quran. Jadi terbaik. Itu hadis yang pertama. Hadis kedua, tuan. Hadis riwayat Imam Ahmad Hanbal. Sabda Nabi SAW, khairun nasi
aqra'uhum wa atqahum wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsiluhum lirrahim. Apa maksud dia? Makna satu. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Di makna di bawah tu makna yang ini. Tapi kalau makna sebiji-sebiji, makna je khairun nas, sebaik-baik manusia. Aqru'uhum, mereka yang paling mengerti dan belajar Quran. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, aqra'uhum, yang baca Quran, yang belajar Quran, yang memahami Quran. Maknanya dua hadis. Tuan-tuan yang muslimin, saya tanya tuan, nak jadi terbaik tak? Nak? Kat siapa yang terbaik ni? Kat Allah. Maka orang yang terbaik pada Allah ialah orang yang cukup prihatin dengan Quran. Dan alhamdulillah saya sebut pada Allah, bukan saya sebut apa tuan? Saya sebut pada Allah Ta'ala alhamdulillah, kerana Allah buatkan saya termasuk dalam keluarga yang Quran, alhamdulillah. Saya celik mata dah, orang main mengaji di rumah dah. Mengaji Quran tajwid, mengaji taranum, mengaji macam-macam mengaji. Hari-hari duduk dengar orang baca taranum, baca mengaji tajwid, lama-lama duduk dengar, lama kita faham sama. Alhamdulillah ya Allah, kerana kau letakkan saya dalam orang yang ada Quran. Alhamdulillah. Lama-lama reti Quran, daripada kecil pun dah reti Quran dah, alhamdulillah kan. Jadi tuan-tuan, kata Allah Ta'ala kan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan faham Quran. Kalau jadi baiklah kan. Kalau nak jadi yang terbaik. Kemudian Nabi kata apa? Manusia terbaik, yang paling baik ialah yang paling mengerti akan kitabullah. Yang paling mengerti akan kitab Allah. Bukan reti hukum hakam saja. Nah, bukan reti hukum hakam nun mati jumpa ini yang ni. Kan? Tapi kita ni kadang-kadang lah. Saya pernah juga mengajak orang Quran ni. Saya mengajak ni saya buat bodoh dulu. Saya cerita bilang tuan, saya pernah diminta untuk mengajar Al-Quran di satu jabatan kerajaan di Penang. Kelas tu kelas yang senior lah. Pelajar-pelajar senior yang mengaji dengan Allahyarham Ustaz Syahid Syaban. Kan? Di antara pengaji Pulau Pinang dulu. Syahid Syaban ni Pak Menakan. Adik pupu pada arwah mak. Meninggal dah pun. Dia ada kelas Quran di Penang. Kan? Ada kelas Quran di Pulau Pinang sana. Bila dia tak boleh pergi, dia kata hampir ganti panjang Ustaz, kelas sekian. Saya ketika tu baru balik Azhar, cuti. Dia suruh saya lah. Sebab dia pun tahu kita ada sikit ilmu Quran. Dia suruh saya pergi ganti dia. Saya pun gantilah. Di Komtar. Kelas tu di Komtar. Petang. Petang tu saya ada di Penang, ada kelas Quran. Pukul 5 petang lepas asak pergi sampaikan ilmu. Bukan nak majak pun. Nak isi tempat kosong tu je. Pasal hari tu Ustaz Arwah tak boleh pergi. Saya pun pergi lah. Bila pergi masuk kelas, kenal diri saya, dihantar oleh mereka ni, tolong saya isi kosong. Kan? Habis tu dia tanya, Ustaz mengaji di mana? Saya kata saya mengaji kuliah di Mesir. Quran saya bukan bidang Quran, saya kata. Saya bidang syariah. Bila kita tahabang kata kita pandai Quran, rupanya depa nampak depa ranggi. Tahu? Tu ranggi. Tahu? India kata rumah ranggi lah. Belagak lah maknanya kan. Depa rasa depa pandai Quran, hak mengajak depa lah pengadi negeri pula. Kan? Kita ni pula pergi macam tak hati pula. Kan? Saya kata saya tak maulah mengajak yang Ustaz Syahid Syaban mengajak. Saya nak bawah lah, saya pun tak pandai sangat. Quran cuma diajak isi masa kosong, saya main lah. Bila kita gitu, rupanya mereka rasa mereka mengaji dengan pengadil negeri. Mereka rasa mereka pandai action. Kita habang 2-3 benda tak mau pakai. Ni sifat orang Quran ni, tuan-tuan. Dia buat baik. Quran kau tak kena gaya, akan buat kau tu sombong. Tuan-tuan, sebab tu kena lapik dengan ilmu Adam. Kena lapik apa? Lapik dengan ilmu Adam. Quran, kalau tak kena gaya,
akan jadi orang sombong. Contoh siapa dia? Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Yang membunuh banyak ulama, kan? Yang menangkap banyak ulama di zaman dia kerana dia termasuk orang yang ego. Pasal ilmu Quran dekat dia. Tuan-tuan Google balik, cari balik manaqib tentang Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Tengok orang cerita dia macam mana. Satu pemimpin Islam yang amat dikira zalim ketika itu. Tapi dia, dahsyat dia pasal dia bijak Al-Quran. Dalil itu saya nak buat apa tuan? Orang Quran ni, kau tak kena gaya, tak lapik dengan ilmu ihsan, tak lapik dengan ilmu adab, tak lapik dengan tasawuf, jadi sombong. Kita lapik balik. Baik, maka saya pun pergi mengajak mereka sampaikan ilmu, kita pun teranglah sebanyak sikit. Saya tak ajak lah hukum-hukum lain. Saya nak ajak hukum bab sifat hurufnya. Abang sifat huruf ni masing-masing sifat huruf kami berhenti. Sampai kamu dusun ramai rupanya tu. Nah, kamu dusunnya ramai rupanya. Ikut kamu dusun tu. Cari dul seorang je. Rupanya ramai. Sampai ke Penang, cari dul ramai. Belagak pula lah. Kata yang tu kami berhenti. Saya kata saya nak sampai ilmu, saya tak pandai tinggi, saya tak kerti. Ingatlah. Lagu-lagu saya tak pandai pula. Kan, macam yang ustaz saya. Abang, dan hukum tinggi-tinggi saya tak kerti, tapi saya kerti sikit je lah. Dia belajar sifat huruf. Bila abang sifat huruf masing-masing, sifat huruf. Maksudnya, masa kami reti lah tu. Bila kita dengar, tuan-tuan, saya kata apalah, kami sifat huruf. Bila kaji-kaji balik, saya terang bagi sifat huruf. Huruf besar, huruf kecil. Ya. Saya tanya mereka satu benda. Macam mana nak bezakan huruf dengan huruf? Contohnya, A dengan A, Kha dengan Qa, kan? Ta dengan Sa dengan Sa. Nabi tahu mana? Dah pandai ingat abang mana dia? Barulah terfikir, tahu mana Ustaz? Aku nak tanya tahu mana? Kan? Maknanya ketika orang ego, kita hentam dia bagi dia turun. Jangan tak ego lah. Baik, saya tak pandai lagi saya nak tuduh abang saya pun duk mengaji dengan pengadil negeri ni tentu dia abang dah. Bezakan di mana perbezaan antara A dengan A. Abang mai. Nak abang lagu mana kan? Kan? Nak abang lagu mana? Nak kita pun terang-terang juga benda bagi sebagai kaedah apa semua, bagi formula-formula, habis masa sejam saya berbalik. Minggu depan arwah kata kat saya, "Ni hamai Ustaz. Saya panjang. Hang pergi buat apa kelas aku?" Dia marah saya pula. "Hang buat apa? Melingkup kelas aku." Pasal apa? Saya buat apa banyak, saya tak buat apa, saya ganti ke tu je. Ni, mereka minta hang mengajak lain. Hang mengajak lagi, ganti aku. Ganti panjang. Kita tak mau, geng tu belagak macam panjang. Dia kata, kan? Dia kata, hampu aku. Pasal apa? Pasal apa? Pasal geng tu minta lagi hang mengajak. Pasal apa? Pasal baru dia berhenti rupanya, sifat huruf tu penting. Tanya-tanya hang mengajak aku mana? Saya kata, saya buat sifat huruf je. Suruh mereka beza antara A dengan A. Dia kata, aku tak kupas ke tu. Kan? Lepas tu, dia bertanya, aku tu seperti yang Ustaz, hak ganti Ustaz tu. Dia bertanya, siapa dia? Hak minggu lepas. Lepas tu, Farah kata, itulah nak menakan saya, dia Johan Qori Pulau Pinang dulu. Baru, main minta lagi Ustaz, main lah. Main mengajak lagi, saya taubat lah untuk orang pihak. Pasal yang belagak, saya tak mau. Kata kat panjang tu lah, kata kat Farah. Tuan-tuan, maksud saya pada masa dia, maksud saya nak abang, Quran kalau tak lapik dengan tasawuf, jadi sombong dah. Sebab itu kita ulang balik, kita beritahu balik, man khairun nas, kata Nabi SAW, aqra'uhum, orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang baca Quran, belajar Quran, bererti. Erti apa tuan? Erti bahawa dia kalam Allah. Erti bahawa kalam kita tak boleh melebih kalam dia. Adab kena ada, kadang-kadang adab tak ada. Baca Quran, sembang. Beramai aku tuan-tuan. Ada time orang baca Quran, dia bersembang. Pasal lebih kalam dia atas kalam Allah. Dia lah orang yang tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali hal tertentu lah. Untuk guru kita banyak Quran, kena orang telefon dia nak tanya, dia kena cakap juga. Ni sama-sama kita ni. Waktu mana orang baca Quran, belajar Quran, dia bersembang, bersembang. Itu orang tak ada adab. Baik tuan-tuan sekalian. Maka Nabi kata apa? Khairun nas aqra'uhum. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling mengerti akan kitabullah. Bila dia reti jadi apa tuan? Bila dia reti, mai yang kedua.
atqahum. Yang kedua apa dia? Wa atqahum. Bila dia kerti Quran, dialah orang yang paling bertakwa dengan Allah. Dia belajar Quran tu jadi takwa. Bukan belajar Quran abang tu pandai. Tuan-tuan, kita baru pandai baca, ni orang pandai, orang faham makna. Kita baru pandai baca, ni orang reti hukum. Kita baru kerti baca, ni orang reti tauhid, fiqh, tasawuf dalam Quran. Lebih daripada kita, tapi dia tak tunjuk pun. Kan? Maka jom belajar Quran. Nak tahu siapa paling reti Quran ialah orang yang paling tawaduk. Itu nanti nak timbangnya. Nak kenal orang yang paling reti Quran, tengok tawaduknya dia, rendah dirinya dia kerana Quran menurunkan kita ke martabat takwa. Baik? Maka dan sifat kita juga, atau sifat kita nak belajar Quran kena tawaduk. Apa tawaduk? Rendah diri dengan apa yang ustaz nak sampaikan, guru nak sampaikan. Macam tu yang saya kata tadi lah. Kita nak ajak bersifat huruf, ada yang kata, sifat huruf kami berhenti. Bila tekan balik, kita tanya balik, bezakan huruf dengan huruf, tak tahu pula. Abang kata jangan pandai. Masih banyak benda yang kita tak faham dengan Quran. Baik. Ataupun kaedah dia, nak kaedah ni, siapa nak mengaji bagi faham kitab Allah, siapa nak reti akan kitab Allah Ta'ala, nak jadi orang yang paling mengerti akan kitab Allah, kekalkan sifat tawaduk itu. Kekalkan sifat kata aku tak pandai. Bagi ada sifat tu aku tak reti, boleh belajar. Kerana kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sinfan la yata'allam. Dua jenis manusia yang takkan boleh mengaji dan belajar. Mengaji pun tak pandai. Dia berasa dia pandai, tapi bodoh piak sebenarnya. Dia berasa dia pandai, tapi dia bodoh. Dia tak tahu apa sebenarnya. Bila? Kata Imam Syafi'i, sinfanun la yata'allam. Dua jenis manusia yang takkan boleh mengaji, atau kalau mengaji pun tak jadi pandai. Siapa dia? Pertama, al-mutakabbir la yata'allam. Orang sombong takkan diberi ilmu oleh Allah. Takkan boleh mengaji pun boleh, tapi jadi sombong pula. Al-mutakabbir mana orang sombong? Kata Imam Syafi'i, al-mutakabbir, orang sombong ini la yata'allam, takkan dapat ilmu dan takkan boleh mengaji. Itu yang pertama. Siapa ramai yang sombong hati dia, dia rasa dia reti dengan ilmu tu tak mengaji. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, bila ada kesombongan sedikit pun, kamu telah berubah menjadi iblis yang dilaknat oleh Allah, kerana iblis itu sombong. Iblis itu sombong. Sedangkan dia adalah paling alim, dia adalah paling hebat ibadat dia. Tapi kerana sombong, tersingkir daripada rahmat Allah. Dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, siapa dia tak boleh ngaji ni? Siapakah orang yang tak boleh belajar? Pertama, ulang balik, al-mutakabbir la yata'allam. Pertama, orang sombong tak boleh mengaji. Yang kedua, al-mustahi la yata'allam. Orang yang malu pun tak boleh mengaji juga. Malu nak tanya, malu nak mengaji, malu nak duduk depan, malu. Jadi malu ni, kata Imam Syafi'i, al-mustahi, orang yang malu, la yata'allam, dia takkan boleh mengaji. Kalau mengaji pun takkan jadi orang yang berilmu. Kerana dua sifat ni menegah ilmu untuk masuk dalam hati dan diri. Sombong dan malu. Malu tu bagus tuan. Al-ihya atau al-haya tu malu tu bagus. Al-haya, Nabi kata al-haya umil iman. Malu tu sebagai beriman. Tapi malu pergi kena gaya lah tuan. Malu pergi kena gaya kan. Ni malu ngaji ustaz. Tak mau mengaji, malu. Payah aku tu. Malu nak tanya. Boleh tanya, hang tanya ustaz. Aku malu tanya. Maka Nabi kata as-su'al miftahu ilm. Soalan tu jalan-jalan mendapatkan ilmu. Malu tanya, malu nak mengaji, malu nak pergi apa yang mengaji. Malu mengaji, nanti orang tak pandai. Biar jadi bodoh orang tak apa. Kan Imam Syafi'i kata juga tuan, kata Imam Syafi'i juga, dia kata apa?
Siapa yang tak sanggup susah payah sesaat untuk mengaji, bermakna ia redha berada dalam lautan kejahilan seumur hidup. Ini kata-kata daripada Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sulam balik, kita Imam Syafi'i, siapa yang tak sanggup susah payah mengaji sesaat, sesaat ni mana sesaat ke sejam ke boleh kita buang makna dia. Siapa yang tak sanggup nak buang masa saat Nabi mengaji untuk ambil ilmu, maka ia beredha berada dalam lautan kejahilan sepanjang usia dia, panjang umur. Tadi pagi tadi ada orang mesej saya tanya 2-3 soalan. Kan? Dia tanya saya satu soalan. Sahabat kita yang baru mengaji, bukan mengaji, baru jumpa saya. Dia rajin jumpa saya di Masjid Al-Umar Al-Khattab yang baru, dan juga 2-3 masjid di Pulau Pinang. Saya dia kena rajin ikut kuliah saya. Pagi tadi satu soalan. Dia kata, Pak Ustaz, bila saya belajar, baru saya tahu rupanya bacaan saya tu salah. Dia baca tak pernah salah. Assalamualaikum wa assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kena baca tu. Saya baca tu saja Ustaz. Macam mana boleh baca tu saja? Tak ada. Kita ada baca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berhenti jadi tu. Dia rupanya saya silap baca Ustaz. Saya dah baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak ada. Bila saya dengar balik ustaz tersebut, bacaan yang salah tu, rupanya selama ni saya sembahyang salah ustaz. Apa saya nak buat? Saya nak kena qadha balik ke sembahyang tu? Saya jawab, kata qadha afdal. Sebab sembahyang tu kita tak sah, sebab tak cukup satu huruf pada salam untuk Nabi SAW. Kesilapan yang banyak yang kita perlu kaji balik. Inilah kena mengaji, jangan sombong. Inilah kena mengaji, jangan malu. Sebab ni ulama Syafi'i kata kan, ulama Syafi'i sebut, siapa yang tak mau belajar sesaat, maka ia redha dirinya berada dalam lautan kejahilan sepanjang usia. Tuan-tuan ulama sekalian, saya tanya tuan, nak mati bodoh kan nak mati alim? Nak mati jahil kan nak mati alim? Jawabnya nak mati alim. Kan? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ada ulama kata hadis dhaif. Tak apa, hadis dhaif tak apa. Kita pakai hadis dhaif sebagai pembaik amalan. Nabi kata apa? Bila kamu mati, masuk kubur, malaikat mai tanya. Tapi kerana sebelum malaikat mai tanya hang ni termasuk dalam kalangan orang yang belajar mencari redha Allah Ta'ala, belajar nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata bila hang masuk kubur, malaikat mai tanya hang. Dia bukan tanya, dia mai ajak hang untuk berkata, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi. Dia ajak kita pula. Pasal apa dia ajak kita? Dan kita termasuk dalam orang cari ilmu. Nampak? Allahu Akbar. Baik, bukan malaikat mai tanya, malaikat mai ajar kita. Hang kata lagu ni. Pasal kita termasuk dalam orang cari ilmu kan? Maka cari ilmu ni cari Allah. Cari ilmu, cari Nabi SAW. Maka bila dia mati, masuk kubur, Nabi kata, malaikat mai tanya. Orang lain malaikat tanya. Tapi kau ni malaikat tak tanya. Malaikat kata kat dia, hang ikut aku kata. Kata apa? Hang kata lagu ni. Bila aku tanya, Mar Rabbuka? Hang jawab, Allahu Rabbi. Pasal hang mengaji itu, pasal hang nak kenal Tuhan. Maka malaikat mai ajak kita, ajarkan kita berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau memberikan jawapan Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi. Malaikat tolong ajar. Bila dua soalan boleh jawab, selamatlah daripada ujian-ujian dan fitnah kubur itu. Ni hikmah hebatnya orang mengaji, tuan-tuan. Lepas tu jangan samsing, jangan rasa tak perlu tak mengaji, tak rasa tak malu nak mengaji, rasa sombong nak mengaji, tak boleh. Kerana akibat kita tanggung. Saya bertanya balik ulang balik, kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang tak sanggup menempuh sesaat ilmu, dalam majlis ilmu tak mau pergi sesaat, 1 jam ke seminit ke, tak sanggup nak mengaji oleh sesaat, maka ia akan berada dalam lautan kejahilan seumur hidup dia. Lepas tu kita belajar.
untuk mengetahui yang terbaik dan menjadi orang insan terbaik pada Allah. Baik, Nabi. Hadis yang kedua. Bilang balik, khairun nas aqra'uhum. Sebaik-baik manusia ialah yang paling mengerti kitab Allah. Jom cari makna, faham kitab Allah Ta'ala. Dan satu benda juga saya masukkan untuk saya pun lah ni. Kan tuan, bukan untuk satu tuan, saya pun sedang bergenjak untuk melihat balik, konsentrate balik pada bidang Quran balik. Sebab tu saya buat ma'atafiz Quran, teranum. Sebab saya nak bagi masa, mungkin masa-masa penghujung kita ni, kita nak habiskan Quran, tuan. Kan saya nak habiskan masa saya untuk Al-Quran lepas ni. Sebab tu kita buat juga ma'atafiz, teranum untuk kita berikan Quran dan kita habiskan masa kita dengan Quran. Sebab apa? Sebab nak jadi orang yang sentiasa dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab jadi orang terbaik pada Allah Ta'ala. Jom isi masa lapang kita. Kalaulah berbaki, tuan-tuan, berbaki lagi usia kita ada lagi 10 tahun. Jom kita habis 10 tahun ni dengan mengkaji Al-Quran. Apa ayat boleh mengapai bila sikit. Apa ayat boleh mengerti bila sikit. Perbaik Al-Quran untuk perbaik akhlak. Kenapa? Seperti mana saya sebut juga tuan-tuan kepada tuan sebelum ni. Belajar Quran bukan nak bagi pandai apa. Belajar Quran untuk perbaiki akhlak diri. Ataupun belajar Quran untuk buangkan kesilapan diri. Sebab Quran kalam yang asdaqul hadis. Asdaqul kalam. Quran adalah kalam yang sebenar. Maka kalau dia orang benar baca Quran. Buangkan benda-benda yang tak betul kat kita ni. Jom buang benda dusta. Jom buang benda mengarut kat kita ni. Dengan Al-Quran itu. Kan? Maka saya ulang balik kat saya sama tuan-tuan. Jom habis masa kita berbaki yang mungkin 10 tahun lagi nak mati ni. Atau 5 tahun lagi nak mati ni. Atau benda yang kita nak pulun faham akan Al-Quran. Supaya kita mati dengan penuh kebaikan. Baik. Sebab Nabi hadis apa? Khairun nas aqra'uhum. Sebaik-baik manusia yang pandai dan mengerti akan kitab Allah. Masa masih ada tuan. Kau tak boleh faham baca pun, faham makna. Kan kitab, kerana Quran bukan kitab bacaan. Quran kitab kehidupan amalan. Baik, Quran kitab amalan untuk kehidupan. Seperti sebenarnya saya dulu kata pelajar selalu lah. Sebenarnya saya ada sebut kat pelajar selalu. Mengaji bukan untuk lulus periksa. Mengaji adalah bukan untuk peperiksaan. Mengaji ialah untuk kehidupan. Kalau mengaji nak periksa, siapa yang nak kerja, silakan. Lakum dinukum waladin. Pilih hampa dengan cara hampa. Tapi kami diajar oleh wali Allah, diajar oleh ulama mengaji untuk praktikal dalam kehidupan. Baik? Maka kehidupan kita apa dia? Lepas baca Quran yang terbaik apa dia? Atqahum. Lebih lagi orang yang bertakwa pada Allah. Sebab itu saya ulang balik. Siapa yang kamu lihat bertakwa pada Allah, sebenarnya dia mengerti akan kitab Allah. Jadi belajarlah Quran untuk jadi orang bertakwa. Ayat pertama. Ayat pertama dan kedua surah Al-Baqarah ayat apa tuan? Ayat mula-mula, ayat 1 dan 2 surah Al-Baqarah ayat apa anda? Alif Lam Mim. Lagi? Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Dalil jelas. Quran jadikan kita orang bertakwa. Quranlah jadikan kita orang bertakwa. Maka siapa nak bertakwa, kena faham Quran, kena belajar Quran. Maka bila Allah berikan Quran, bermakna Allah nak angkat kita status jadi orang bertakwa pada Allah. Baik. Kemudian apa lagi tuan? Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling mengerti kitab Allah. Dan cara dia mengerti kitab Allah terlihat pada takwanya. Dia jadi orang yang paling bertakwa. Hadis selepas itu. Kataan selepas itu. Kemudian, orang bertakwa siapa dia? Ialah orang yang wa'amuruhum bil ma'ruf. Cara takwa itu ialah dia sentiasa sering menyuruh dengan amru bil ma'ruf. Dia menyuruh orang berbuat akan kebaikan. Baru ni, tuan-tuan, malam kemarin. Semalam, malam kemarin, malam Ahad. Pada semalam ni Isnin, hari ni Isnin. Malam Ahad. Saya ada kuliah yang kita live, yang kita pancarkan di Masjid Padang Mengali. Tuk Tawak. Saya bawa Syekh Salah
Syekh Dr. Salah, Dr. Syekh Salah Khalifah, kita bawa pergi ke Masjid Padang Gali sebab jemputan. Lepas main maghrib, saya terlupa lah, saya bawa kereta, dia nak kereta, saya sembang ni, saya terlupa nak beritahu tajuk tu. Selalunya sebelum dia sampaikan ilmu, saya beri tajuk kat dia. Malam tu sembang, terlupa. Sampai orang habis maghrib, kami sembang maghrib di rumah. Saya sembang maghrib di rumah dengan apa? Dengan Syekh sembahyang, main maghrib, lepas main di masjid. Kita hantar pelajar-pelajar kita pergi dulu. Sedang kereta sampai-sampai orang main maghrib habis, kami masuk main sunat. Main sunat tahtul masjid. Jadi bila main sunat masjid, habis-habis sembahyang, Syekh naik pergi atas pentas, atas podium, saya pun dia panggil lah. Itu malam tu saya suruh pelajar kita terjemah. Bila habis pun saya buat ucapan dulu, nak buka majlis dan nak panggil pelajar kita menterjemahkan apa yang Syekh sebut, sebab kita nak bagi satu challenge, satu imtihan, satu peperiksaan dekat dia, pelajar kita, untuk dia terjemahkan apa yang Syekh sebut. Dan kita latih-latih dia kan. Alhamdulillah, tahniah, dia berjaya. Alhamdulillah, melepasi ujian yang saya buat. Kalau kita nak berbanyakkan orang yang boleh bercakap depan orang ramai lepas ni, itu kita punya niche kita punya apa satu benda yang kita nak pulut. Maka sebelum saya jemput pelajar kita untuk jemaah, saya pun kata kat Syekh nak tajuk apa malam ni? Kita mana aku tahu, hang tak bagi apa aku tu. Saya pun terfikir, spontan main tajuk Tariqul Falah Amam Allah. Maksud dia jalan kejayaan waktu berdepan dengan Allah. Maknanya siapa nak berjaya depan Allah nak buat apa? Maka tajuk malam tu berkisar pada tajuk ni. Kejayaan jalan kejayaan di hadapan Allah Ta'ala. Maknanya nak berjaya depan Allah nak kena buat apa? Maka Syekh ambil ayat 110 surah Ali Imran. Kan? Kosok belah kiri. Tengok surah Ali Imran. Ayat 110. Muka surat 64. Belah kiri. Ayat baris yang kedua, ketiga pada atas. Cuba ayat dah. Bila saya habaq tajuk tu dekat apa? Dekat Syekh terus. Buat keluar ayat ni. Jadi manusia yang terbaik. Insan terbaik. Yang apa yang akan disoal depan Allah Subhanahu wa taala. Insan terbaik. Yang apa yang akan diangkat martabat oleh Allah di hari kiamat nanti. Allah kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Baik kedua kan? Beratas muka surat 64 ayat 110. Ya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dekat tu. Saya ambil dekat tu je. Maka kata Allah Ta'ala kepada tuan, Allah kata, kamu umat yang terbaik. Mana Allah beri satu pengakuan. Allah jamin kita umat terbaik. Baik. Kuntum khairu ummah. Kamulah umat yang terbaik. Kita lebih baik daripada umat yang sebelum. Umat Ibrahim ke umat Musa ke umat Nabi-Nabi sebelum ni. Umat yang terbaik ialah khairul ummah. Umat yang terpilih bila orang terbaik ialah kita. Ini satu kemuliaan yang Allah bagi kita. Satu kemuliaan yang Allah beri. Maka bila kita jadi orang mulia, syarat mulia dia apa dia? Syarat nak dapat jadi terbaik apa dia? Maka ayat tersebut, ayat 110 kan, sama dengan hadis ni. Sama dengan hadis ni. 110 surah Ali Imran, muka surat 64 baris kedua pada atas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang keluar daripada semua manusia. Syarat kamu jadi baik apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Suruhlah orang buat kebaikan. Wahai ayah, suruh dah anak buat baik. Wahai mak, suruh dah anak buat baik. Suruh dah anak buat baik. Suruhlah anak jadi orang soleh. Suruh dah. Hang suruh jadi baik. Hang jadi mak yang terbaik. Tapi kalau hang tak suruh, hang tak jadi anak yang terbaik.
Hang tak jadi ibu yang terbaik. Hang tak jadi ayah yang terbaik. Baik, sebab Allah kata apa? Allah kata, kamu umat yang terbaik, syarat dia, ta'muruna bil ma'ruf. Suruh orang buat baik. Ajak orang buat baik. Tapi ada orang kata, saya ajak tak mau Ustaz. Ni, bukan kerja kita. Allah suruh ajak saja. Faham tak? Allah suruh habang. Buat kebaikan habang. Dia nak mau tak mau, tu kerja dia. Bukan kerja kita. Dia nak main tak main, mau tak mau, tu bukan kerja kita. Kita disuruh ajak. Kita disuruh oleh Allah mengajak dan mempelawak ia kepada Allah. Dia tak mau kerja dia. Macam tuan-tuan juga ajak orang main mengaji, orang tak mau kan? Biarlah kat dia macam mana, tapi kita ajak dia, jomlah, jom mengaji, jom mengaji, jom mengaji, jom. Kenapa? Kerana mengajak kepada kebaikan itu termasuk pada at-ta'muruna bil ma'ruf. Masuk kepada ayat mengajak orang pada kebaikan. So ada nak baik tak baik itu dia cerita apa cerita, bukan cerita kita. Hang ajak dah. Wahai ibu, ajak dah anak tu solat jemaah. Tak. Wahai ayah, didik dah anak sembahyang jemaah di rumah. Tak. Maka kamu bukan ayah yang terbaik. Kamu bukan ibu yang terbaik. Kerana kamu tidak mengajak anak-anak kamu kepada al-amru bil ma'ruf. Ajak orang buat baik, ajak dia beradik buat baik. Kita ajak, dia tak mau tu cerita lain. Ni ajak tak? Dia kata, mereka tak mau, hang tak ajak. Kan? Maka nak ajak ni, tuan, nak ajak untuk orang buat baik ni, satu cabaran sebenarnya. Dan bagi pihak kita pula, tuan, nak ajak orang buat baik ni satu kepayahan. Tapi benda yang paling payah, nak ajak keluarga buat baik, cukup susah. Betul Allah kata dalam Quran, Allah kata, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ajaklah keluarga kamu itu. Berilah peringatan pada keluarga kamu yang terdekat. Dan tuan Allah sekalian, Nabi Nuh AS ajak dah isteri dia, anak dia itu ikut Allah. Ajak dah? Ajak. Tapi anak isteri dia tak mau terima. Nabi Ibrahim ajak dah ayah dia sembah Allah. Ajak. Tapi ayah dia tak mau terima. Asyah ajak dah Fir'aun sembah Allah. Ajak. Suami tak mau terima. Ada isteri tak mau terima. Ada anak tak mau terima. Ada pak tak mau terima. Ada suami tak mau terima. Ada isteri tak mau terima. Ada kawan tak mau terima. Fitrah. Baik, fitrah. Maka Allah kata, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi Musa ajak Fir'aun, pak angkat dia, tak mau. Anak Nabi Nuh ajak dengan isteri dia, ajak, tak mau. Itu fitrah yang berlaku. Sebab Allah kata, maknanya nak ajak keluarga terdekat untuk jaga Islam cukup susah. Susah lagi daripada ajak orang lain kepada Allah Ta'ala. Kan ajak orang lebih baik, lebih senang daripada ajak keluarga sendiri. Kalau keluarga sendiri duduk peceh, hang mau sama dengan aku ke? Payah ke tu. Kenapa? Hang nak ajak aku, sedangkan dia tak tahu kita ni nak baik semula hari ni. Duduk kenang zaman kita dulu. Zaman kita curi telur ayam dengan dia. Hang boleh curi telur ayam aku dengan aku. Dia duduk kira dulu. Kalau dia kira dulu tu umang, tak jadi senang umang. Kalau gitu. Kan? Tapi kita duduk kenang. Pasal apa? Tak mau turut dia, kita hentam dia. Hang pun macam aku juga. Tu ajak aku lah. Bermakna, nak ajak adik-beradik, nak ajak suami bukan senang. Nak ajak isteri bukan senang. Ajak anak bukan senang. Tapi, al-amru bil ma'ruf tetap kena diutamakan. Tuan tengok juga. Surah apa tuan? Tengok surah Taha. Ayat 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ayat apa Allah kata? Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Cek. Surah Taha 1, 2, 4 tak saya. Atau 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ataupun 1, 3, 4. Jangan cakap. Allah kata apa tuan? Ayat tu, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu bersalat dan bersabarlah di atas qinah depa tu. Ajak suami mengaji tak mau, sabar sat. Ajak isteri tak mau mengaji, sabar sat. Ajak anak, lawan anak, sabar sat.
Ajak dia salat, sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Taala, jumpaklah ayat dia. Wa ayat 132. Okey. Ayat 132. Surah Taha, Allah kata apa? Perintahkanlah anak keluarga kamu. Wa'mur ahlaka. Perintahlah keluarga kamu tu dengan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Allah kata, hang sabar. La nas'aluka rizqa. Aku tak minta hampa bagi rezeki kat mereka. Tapi aku yang beri rezeki kat hampa sekalian. Tapi kita ada kalut. Kita kalut dengan apa? Kita kalut dengan soal rezeki. Sedangkan rezeki jamin oleh Allah SWT, sampai kita terabaikan pendidikan pada anak tak betul. Baik. Maka ni yang jalan-jalan kepada Allah SWT. Pertama saya kata apa? Pertama, hadis ni sebut juga umat terbaik. Kalau saya refer balik ayat 110 surah Ali Imran, patah balik. Yang pertama jadi umat terbaik atau insan terbaik ialah al-amru bil ma'ruf. Suruh orang buat baik. Yang kedua, wa anhaakum 'anil munkar. Wanhahum 'anil munkar. Cegahlah mereka daripada buat kemungkaran. Cegah. Jangan bagi buat maksiat. Cegah mereka. Apa benda yang tak kena pada agama, perintahkan. Lembut-lembut, ajak lembut, habaq elok. Tapi seorang balik, betapa sukarnya kita ni nak bentuk keluarga sendiri. Kerana keluarga sendiri ni fitrah dia seperti mana apa jadikan Nabi-Nabi ni sebelum ni memang ditentang oleh keluarga sendiri. Hatta Nabi SAW pun dia tentang, dia dapat makan dia sendiri. Nak bantu keluarga lah, cukup masalah kat kita. Tapi ajak pada kebaikan itu, ajak kepada Allah Ta'ala tu wajib atas diri sebelum kita mati. Soal dia nak pakai, tak pakai, dia terima tu hak dia. Yang atas pada kita, ajak dia pada Allah. Baik. Kemudian yang kedua pada sebaik-baik manusia ialah anhahumul munkar, cegah mereka daripada buat kemungkaran. Dan hadis ni kata apa lagi? Hadis ni nak jadi orang terbaik. Kan? Jadi orang terbaik apa dia? Suruh buat kebajikan, cegah buat kejahatan. Yang ketiga lah hadis ni, hubungkan silaturrahim. Hanya yang terbaik. Ada hadis ni. Hadis ni buka surat yang ke depan ni, tuan-tuan. Hadis yang kedua ni, kalau kamu jadi umat yang terbaik, insan terbaik pada Allah, tolong jaga silaturrahim. Dalil Quran tentang silaturrahim membawa takwa. Tengok ayat kedua surah An-Nisa muka surat 77 belah kanan. Kita beri Quran, kita ronda dengan Quran. Dalil bahawa silaturrahim itu jalan-jalan takwa. Nak pegang dengan hadis ni. Tuan-tuan tengok surah An-Nisa muka surat 77 ayat yang kedua muka surat belah kanan. Jumpa satu ayat cerita bahasa وَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Ayat kedua hujung dia. Dan Allah kata apa? Lepas tu Allah kata apa? Lepas tu Allah kata, aku sentiasa mengawasi hampa sekalian. Ayat kedua surah An-Nisa muka surat 77 sebelah kanan. Jumpa kan? Allah kata alladzina tasaaluna bihi wal arham. Allah akan bertanya tentang silaturahim itu. Allah pasti tanya kita tentang silaturahim. Kenapa? Karena Allah kata dia itu dia raqiba, dia itu akan awasi kita setiap masa. Dia tengok kita jaga hubungan silaturahim ke tak. Ini ayat yang kedua surah An-Nisa. Jaga tak silaturahim? Jaga sebab Allah duk awasi, duk perhati kita. Siapa yang jaga silaturahim, siapa yang betul silaturahim, Allah tengok. Kerana silaturahim itu membawa jalan takwa. Ya. Ayat kedua cerita takwa kan. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, saya baca balik sekali lagi. Yang ketiga adalah ayat ni dalam hadis ni, cara jadi insan terbaik
Jadi manusia terbaik ialah manusia yang jaga silaturrahim. Jangan putih. Buatlah kok mana pun. Kita faham balik, syaitan sentiasa buat bagi kita berpisah. Syaitan akan buat bagi kita berkelahi. Apa jalan sekalipun untuk memutuskan silaturahim supaya kita tak jadi orang bertakwa lagi dah. Itu kerja syaitan. Maka kerja kita pertahankan silaturahim jangan putus. Sebab takwa ada di sana. Sebab keredaan Allah ada di sana. Sebab manusia terbaik ada di sana. Dan mati terbaik ada di sana. Di mana? Pada silaturrahim. Baik nak? Baik. Maka saya ulang balik. Hadis ni, hadis muka surat awal ni, cerita nak jadi orang manusia terbaik, kena buat beberapa perkara. Dan di mana basic dia? Quran. Quran menjadi kita umat terbaik. Macam mana umat terbaik? Nak kena buat apa umat terbaik? Umat terbaik ialah sentiasa mengajak kepada al-amru bil ma'ruf. Umat terbaik ialah sentiasa menahan kemungkaran. Dan umat terbaik ialah sentiasa memelihara silaturrahim. Baik. Kemudian yang keempat, saya tak kupas panjang-panjang. Nak patah balik, umat terbaik di mana? Tengok balik ayat 110. Hujung dia. Hujung ayat tadi. Wa tu'minuna billah. Orang yang terbaik pada Allah, umat terbaik pada Allah ialah orang yang sentiasa menjaga tauhidnya, beriman dengan Allah. Maka tuan-tuan dan sekalian, silaturahim itu jalan iman. Kita nak abang macam ni. Putus silaturahim ialah putus iman. Kenapa? Siapa putus silaturahim bermakna memutuskan jalan iman. Sebab? Pasal apa tuan? Pasal apa kita kata? Kerana rahim itu sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 17 kali sebut kalau sembahyang fardu. Campur sembahyang sunat juga tak? Jadi 33 campur lagi. Dia baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah wajib baca surah, baca bismillah. Bismillah tu antara makna dia dengan nama Allah yang bersifat pemurah penyayang. Rupanya Allah tu Maha Penyayang. Ar-Rahim Allah tu. Tiba-tiba kita pergi putus Ar-Rahim. Bermakna kita terputus dengan Allah. Kenapa saya ulang balik nak? Siapa putus Ar-Rahim bermakna dia terputus hubungan dengan Allah. Apa yang putus? Jalan iman, akidahnya terputus. Jalan imannya terputus. Tak sampai. Dia dua habang kata dia solat. Dia dua habang kata dia ibadat. Tapi ibadatnya terputus daripada Allah bila silaturahim itu. Baik, saya ulang balik hadis Nabi SAW dalam kitab mana? Adab Mufrad. Ada hadis daripada Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, hari Isnin Khamis, hari yang dibukakan pintu syurga. Ada hari apa tuan? Hari apa ni? Ahad. Kalau ada Ahad tu nak kena cek tembak punya kali demam ke apa? Dia cek ke mana? Ahad ni, kalau Ahad dia kena cek tengok. Dia punya number tu bukan 36.1, 63.1. Demam. Kan? Baik. Cek balik. Hari ni hari apa? Hari Isnin. Nabi kata apa dalam hadis? Hari Isnin, hari yang dibukakan pintu syurga. Itu sesiapa yang beramal. Maka pagi ni kita buka dengan apa tuan? Kita buka kuliah ilmu. Sebab amal, ahli syurga ialah ilmu. Baik. Tapi Nabi kata pula, walaupun dibukakan pintu syurga pada hari Isnin, tetapi pintu syurga itu tertutup untuk dua jenis manusia. Kan? Mafhum hadis Nabi SAW. Walaupun pintu syurga itu dibuka seluas-luasnya pada hari Isnin Khamis untuk hamba-hamba Allah, tapi dia berkata pintu syurga itu dibuka untuk orang lain, tapi tertutup ia untuk dua jenis manusia. Siapa? Pertama, orang syirik. Allah tak buka pintu syurga. Itu tauhidnya. Dan yang kedua, orang yang Allah tak terima amalan, orang yang Allah tak buka pintu syurga kat dia, ialah orang yang memutuskan silaturahim. Syekh kata pada saya, Syekh Yusuf Ahsani Hafizahullah, menyedut dan mengambil, menyunting kata-kata ulama sebelum ini. Sesiapa yang bangkit pagi, nak tidur malam dan bangkit pagi, dengan niat macam ni,
maka dia sedang berjalan pada alam wali Allah. Ini Syekh Yusuf sebut, meminjam kata-kata ulama sebelum. Sesiapa yang ada padanya dua benda ni, ada benda ni, ketika mana tidurnya dan bangunnya, maka dia sedang berjalan ke alam para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia yang tidurnya memaafkan orang dan sentiasa nak jaga silaturahim dengan orang, dan bangkitnya dengan niat nak jaga hubungan silaturahim dengan orang dan nak berbaik-baik dan memaafkan orang. Kalau siapa yang tidurnya menjaga silaturahim dan bangunnya menjaga silaturahim, maka dia sedang diambil oleh Allah untuk dijadikan para walinya. Kenapa? Kerana dia termasuk orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah atas sifat Ar-Rahim. Baik, sebab itu kita ni, jalan kita ialah sentiasa jaga dia, dok. Kita tahulah syaitan memang nak buat bagi kita berkelahi, syaitan memang nak buat bagi kita berpisah, syaitan memang nak buat bagi kita bergaduh. Sedangkan Allah Ta'ala sentiasa buat untuk mengajak kita kepada kebaikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka jaga silaturahim. Sebab Nabi kata apa? Isnin, hari dibuka ke pintu syurga, kecuali pada dua orang Allah tak buka. Kalau dia beramal macam mana sekalipun Allah tak bagi syurga kat dia. Pertama, orang yang syirik, amallah lagu manapun Allah tak bagi syurga. Kedua, ahli orang yang tak jaga silaturahim, amallah macam mana pun Allah tak bagi kau syurga kerana kau memutuskan silaturahim. Itu yang ketiga kan? Yang ketiga dalam hadis. Baik. Yang keempat apa dah? Nak jadi orang bertakwa, nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang terbaik di kalangan yang terbaik, ikut ayat Quran 110 surah Al-Imran, wa tu'minuna billah. Beriman dengan Allah. Cara jalan nak hubung baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara jalan nak menjaga iman dengan Allah Taala. Dan apa cara jaga iman, tuan? Orang yang jaga iman ni cara dia mana? Setiap hari dia tidak akan meninggalkan salat sunat jaga iman. Ni orang jaga iman, orang beriman dengan Allah. Sebab nak masuk dalam golongan wa tu'minuna billah, apa dia buat? Dia takkan tinggalkan salat hifzul iman, atau dia takkan tinggalkan salat jaga iman 2 rakaat sebelum maghrib, lepas maghrib. Dia takkan tinggal. Kalau dia tertinggal pun, dia qadha waktu Isya atau tengah malam. Boleh buat. Tuan-tuan saya ulang balik. Kalau tuan-tuan tak ada masalah sebab malam ada kuliah kan mungkin kan. Time maghrib tu tak ada sembahyang lah pasal kuliah. Jadi, tangguhkan sembahyang sunat jaga iman tu ke tengah malam. Nak tidur malam. Buat sembahyang taubat, buat sembahyang jaga iman, buat sembahyang taubat sebelum tidur malam. Supaya Allah memelihara iman. Dan supaya mati, kalau mati malam tu, matilah iman. Nak buat apa? Sebelum tidur malam, jaga 2 salat, salat taubat dan salat jaga iman. Seperti mana disebut oleh Syekhuna, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab dia tentang amal-amal salih. Ya. Jadi ni, nak tidur malam, jagalah iman itu. Sebab orang terbaik yang keempat ialah wa tu'minuna billah. Maka saya ulang balik ulang balik. Nak jadi orang yang terbaik pada Allah, ikut hadis ni ada 3. Atau ikut Quran ada 3. Kita gabungkan Quran Sunnah. Kita gabungkan hadis ini dengan ayat 110 surah Ali Imran. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Ketiga, jaga silaturahim. Keempat apa dia? Patah balik Al-Quran balik. Wa tu'minuna billah, beriman dengan Allah. Dan yang kelima, jari 5 mana boleh 4? 5. Maka satu lagi, nak jadi orang yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala ikut hadis Nabi SAW. Nak jadi orang terbaik pada agama apa dia? Nabi sebutlah hadis, ad-din an-nasihah. Agama kita ini, agama memberi nasihat dan menerima nasihat. Mana orang beragama, orang yang terbaik ialah orang yang suka dengar nasihat orang dan ambil. Dan suka memberi nasihat pada orang untuk diberikan. Baik, maka orang yang terbaik sekali. Agama Islam ialah agama menasihati. Agama yang ajak buat baik. Agama yang habaq jumlah sembah Allah. Jumlah jaga agama. Jumlah jaga iman. Ajak. Maka kesimpulan yang sebenarnya saya bertikus sebelah dah. Kesimpulan dia, orang-orang yang terbaik pada Allah yang kita bincang hari ini ialah orang yang jaga 5 benda.
Orang terbaik yang ada pada 5 perkara yang kita gabungkan tentang ayat 110 surah Ali Imran dengan hadis ni, saya balik kesimpulannya, umat terbaik ialah umat yang mengajak orang pada Allah, ta'muruna bil ma'ruf, yang kedua wa tanhahul munkar, jika orang buat kemungkaran, ketiga wa tu'minuna billah, ikut ayat 110, yang keempat ikut hadis ni, jaga silaturahim, dan yang kelima, umat terbaik ialah umat yang suka memberi nasihat dan menerima nasihat. Kadang-kadang anak nasihat kita. Anak kata, mak, tak boleh buat begitu mak tak kena. Kita fikir balik, betul ni. Maka jangan kata, hang kata apa? Mak ni makan garam dulu. Bukan garam banyak tu darah tinggi tuan. Jangan. Slow-slow kan makan garam banyak ni, darah tinggi. Mak kata, hang kata apa? Mak makan garam dulu. Anak abang, dulu garam kasar dan garam merah halus. Marah lagi mak. Tuan-tuan? Baik. Bila anak tegur kita, ketahuilah. Kalau benar tu benar, terima. Kalau isteri tegur kita benar-benar, terima. Kalau suami tegur kita benar-benar, terima. Siapa-siapa tegur kita pun terima. Kenapa? Kerana umat terbaik ialah umat yang menasihati dan menerima nasihat. Mengaji ini satu cara memberi nasihat dan menerima nasihat. Saya pun dinasihati oleh Allah Ta'ala dan hadis juga. Nasihat kita jadi umat yang terbaik. Maka sama-sama kita jadi umat yang terbaik dengan 5 perkara yang kita masukkan tadi. Ini baru 5, dia ada banyak lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan sambung lagi bab ni esok. InsyaAllah, muka surat masih ada lagi. Kan? Hadis ketiga bersama juga tuan, hadis ketiga bersama juga. Hadis ketiga, hadis menyambung bahawa, hadis ketiga dalam muka surat depan ni, hadis yang menyambung bahawa sebaik-baik manusia ialah orang yang menjaga silaturahim. Hadis bawah ni, hadis menyambung balik tentang perbuatan baik kita ini. Umat yang terbaik ialah umat yang menjaga hubungan baik, kekeluargaan sama-sama kita. Silaturahim makna hubungan kasih sayang. Kan? Tak beriman kita lagi mana kita tak sayang orang lain seperti kita sayang diri sendiri, kan? Itu hadis Nabi SAW atas nama silaturahim. Baik, dekat itu saja insya-Allah pagi ni, kita sambung esok. Lagi insya-Allah esok boleh walk-in biasa-biasa, hari ni walk-in, esok boleh walk-in juga. Terus masuk je, main daftar sini masuk insya-Allah. Boleh lagi kita sambung hadis yang seterusnya esok dan lusa insya-Allah, kan? Kita jumpa perabi hadis-hadis yang ada ni dalam kaedah untuk kita belajar jadi insan terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kita sentiasa kata ke Allah. Kita kata ke Allah tak? Kata. Apa yang kita kata? Kita kata pada Allah Taala dalam salat, hanifan musliman. Maknanya hanifan musliman bermakna, ya Allah, jadikanlah aku manusia Islam yang terbaik. Ya, itu maksud hanifan musliman. Jadikanlah aku Islam yang terbaik, Islam yang tercantik, Islam yang termulia di kalangan orang ramai. Jadi nak realisasikan benda tu, kita buka hadis ni, kita buka Al-Quran untuk kita pandang, untuk terlihat siapakah insan terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzal mustaghfirin wa najat at-taibin. Jumpa lagi insya-Allah esok, boleh seperti biasa. Kalau tak daftar pun bolehlah. Sebab daftar sini boleh insya-Allah. Sebab kita ada kapasiti lagi. Kita ada 200 orang boleh masuk insya-Allah. Dan lusa macam biasalah, Rabu memang masalah. Rabu ramai seperti biasa. Sebab apa? Sebab ramai biasa hari Rabu, tak biasa Isnin Selasa. Tapi kita juga sepanjang PKP ni ataupun sepanjang SOP yang ada, kita kena turut untuk kita buat 4 kali lah. Tapi kita akan bincangkan esok, hari ni, esok, lusa kita bincang atas yang sama insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.